Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni saya Alhamdulillah dapat bersiaran balik setelah beberapa hari berehat sebab tak berapa sihat. Okey, so hari ini saya bercadang nak baca ni lah, bacaan maksud ayat daripada surah Az-Zariyat. Okey. Dan juga sedikit sharing tentang bahaya minum minuman manis. Sebelum tu izinkan saya buat sharing sedikit ya. Kejap. Okey. Sekejap ya. Saya nak share dan tag kawan-kawan. Siapa yang dah masuk tu terima kasih join live saya. Selamat pagi. Semoga hari ini jadi hari yang lebih baik berbanding hari-hari kita sebelum-sebelum ini. Apa saja kegagalan atau kesilapan yang lepas, kita cuba perbaiki. Boleh bantu saya beritahu kalau saya punya suara jelas. Okey. Kemudian bantu saya share dan tag kawan-kawan yang lain. InsyaAllah semoga perkongsian pagi ni bermanfaat. Kejap ya. Tak ada. Okey. Satu. Dah lama tak buat live ni. Okey, kalau siapa boleh nampak dalam live saya ni ada frame. Dalam frame saya ni siap ada nombor telefon dan juga sedikit maklumat tentang perniagaan saya. Jadi semalam kan, okay, ni sharing sambil-sambil lah saya sharekan saya punya live ni dekat beberapa group kan. Okay, semalam tadi saya tengok dekat bahagian Facebook kan ada bahagian video kan. So kat situ semua video-video yang orang buat live, yang orang buat video, semua masuk kat situ lah. Okay, then saya jumpalah live kawan-kawan dan juga live saya sendiri. Okay, jadi ada kawan-kawan saya yang dah guna frame, ada contact number apa semua. Saya tengok memang orang kata lebih efektif lah, sebab bila kita scroll video tu kan, kita takkan tahu orang tu buat bisnes apa. Sebab normally bila sharing, kita perlukan sesuatu, ialah mata kita ni perlu tangkap maybe wording ke apa ke yang ada kaitan dengan kita orang tu punya bisnes ke macam mana kan. Jadi macam tu lah, saya rasa penggunaan frame ni sangat efektif bagi mereka yang ada perniagaan. Okey, jadi gunakanlah. Dan sangat sayang bagi saya lah, bagi pandangan saya, sangat sayang kalau kita tak letakkan contact number kita dan juga tak tulis sedikit idea, sedikit info tentang apakah bisnes kita dekat frame tu, kan. Kejap sikit lagi saya text sekejap, lepas tu kita sambung Saya tak ramai lah, mana yang boleh lah. Sian pula tunggu kan. Siapa lagi? Tak ada kat sini. Boleh lah. Minda.
Okay dah, cukup dah. Okay. Alright. Okay. Saya mulakan dulu dengan bacaan saja, bukan explanation ke apa. Saya bukan orang pandai nak explain, saya cuma tahu baca je. Bacaan maksud dalam surah Az-Zariyah. Okey. Az-Zariyah ni maksudnya dah ditulis dekat sini, bermaksud angin yang menerbangkan. Ia adalah surah ke-51, terdiri daripada 60 ayat dan diturunkan di Mekah. Ayat Makkiyah lah. Okey. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi angin yang menerbangkan debu dan awan yang mengandungi hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza-beza pendapat. Hai Anwar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih join live saya. Bantu saya share dan tag ya Anwar. Sihat ke hari ni? Okay, saya sambung Alright. So, sambung pada ayat 8. Okey, ayat 8 berbunyi, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeza-beza pendapat, dipalingkan daripadanya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang yang banyak berdusta, iaitu orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Okey. Start dekat ayat 19 ni. Hai Abah. Waalaikumsalam. Sihat ya Abah? Dah lama dah saya tak live. Hari ni buat live. Hari ni live dalam bilik guna phone, tak pakai laptop. Pakai live frame yang saya buat hari tu. Baru update. Bezalah frame lama dengan frame baru. Frame baru ni canggih sikit. Alhamdulillah ilmu. Okay, dekat ayat 19 ni saya ulang balik tentang definisi orang miskin. Ada orang miskin yang meminta dan juga orang miskin yang tidak meminta. So harta kita ada, mereka ada hak sedikit pada harta kita lah. Ayat 20. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tetamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimulakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam sejahtera kepadamu. Ibrahim menjawab, salam sejahtera kepada kamu, sambil berkata dalam hati, mereka inilah orang yang tidak dikenali. Maka diam-diam dia, iaitu Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak lembu gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak mahu makan?
Terima kasih bagi love dan like. Mana Abah tadi Abah? Tolong share dan tag kawan-kawan ya. Abah dengan Ayah Noah ada dengan saya pagi. Terima kasih. Abah dengan Ayah Noah, kalau ada ahli dalam grup Terengganu ke Kelantan ke, tolong share saya punya live dalam grup Terengganu dan Kelantan. Saya nak share tapi saya tak jadi member lagi lah. Nanti baru add. Targetnya saya nak dapatkan leader daripada Terengganu dengan Kelantan lah dalam bulan-bulan terdekat ni, insyaAllah. Moga Allah makbulkan. Okay, alright, saya sambung Okay, ulang balik lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? Maka dia, iaitu Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, iaitu Ishak. Kemudian isterinya datang memeluk, tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Okey, dekat perenggan ni adalah cerita bagaimana ada malaikat jumpa Nabi Ibrahim, kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim bahawa Nabi Ibrahim akan dikurniakan seorang anak lelaki yang alim bernama Ishak. Kemudian Ibrahim dan isterinya rasa takut, tapi malaikat kata janganlah takut sebab sesungguhnya Allah, iaitu dia Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itu kisah dia. Okey, ayat 31. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, iaitu kaum Lut, agar kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandakan daripada Tuhanmu untuk membinasakan orang yang melampaui batas. Harizal Kasim, Waalaikumsalam. Terima kasih join live akak. Bantu akak share pada 10 ke 15 public group. Kalau ada member jadi ahli dalam grup Kelantan ke Terengganu ke, minta tolong share kat situ dan boleh tag kawan-kawan. Okay, hari ni akak baca surah baca maksud ayat dalam surah Az-Zariyat, sebab hari ni pagi tadi akak baru habis baca surah ni lah. So time, sebab lepas habis baca ayat, biasanya akak akan baca dia punya maksud untuk faham. Okay, so sama-sama lah. Kalau yang surah tu tak berapa berani nak livekan lagi sebab takut ada kesalahan tajwid. Tak pandai sangat. Okay, alright, sambung Okey, dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, iaitu kaum Lut, agar kami menimpakan mereka dengan batu-batu daripada tanah yang keras, yang ditandakan daripada Tuhanmu untuk membinasakan orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang yang beriman yang berada di dalamnya, iaitu negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah daripada orang Muslim daripada dalam kaum Lut itulah. Kiranya bila malaikat cek, sebab dia nak kena keluarkan orang yang beriman daripada kaum Lut tu, dia cuma jumpa sebuah rumah sahaja yang Muslim. Yang lain tu semua adalah puak yang melampaui batas.
Okey, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala wasallim. Hai Cik Fazan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga kita sihat. Semoga keadaan kita semakin baik, keadaan ekonomi kita kembali rancak, sekolah-sekolah akan dibuka, semoga tak ada masalah yang akan timbul lah bila sekolah buka. Vaksin pun dah keluar kan, semoga semuanya okey. Okey, Cik Fazan pun semoga bisnes dekat kantin sekolah tu jalan lancar Cik Fazan. Okey, bantu saya share, tag, share dekat 15 group. Kalau ada grup dari dalam Kelantan ke Terengganu, minta tolong share sebab saya nak target orang kat sana sekarang ni. Minta dia orang nampak lah bahawa saya adalah salah seorang pengedar susu situ je dan Safe Enjoy. Okey, Chef, anak dah mula sekolah ke? Anak kan mula sekolah nanti 1 hari bulan 3 untuk pra sampai darjah 3. Kemudian yang tahap 2 sekolah rendah tu dia start 8 hari bulan 3. Kemudian yang budak sekolah menengah bulan 4 nanti baru naik. Belum lagi lah, ni nanti bulan 3. Tapi anak Chef ada yang dah sekolah ke? Anak Chef hantar makanan kat kantin sekolah je. Anak Chef seorang tu kan baru kecil Okay, sambung Astaghfirullahaladzim. Okay, alright. Okay, sambung ayat 37. Okay, tadi dah sampai cerita malaikat nak keluarkan orang yang beriman daripada kaum Lut. Okay, tapi dia orang cuma jumpa satu rumah sahaja yang beriman. Hari ni baru saya tahu cerita ni. Itulah, dulu mungkin pernah baca maksud ni, tapi macam tak ingat ke, tak masuk kan. Kadang-kadang kita baca ikut pada tahap keimanan kita nak terima tu kan. Macam itulah. Okay, seterusnya. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang yang takut kepada azab yang pedih. Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutuskan kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia, iaitu Fir'aun, bersama bala tenteranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang ahli sihir atau orang gila. Maka kami seksa dia serta bala tenteranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satu apa pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti debu. Okey, kalau kaum Nabi Lut, mereka dibinasakan dengan batu daripada tanah yang keras. Kalau Nabi Musa ini, Fir'aun dan bala tenteranya Allah tenggelamkan dalam laut. Kalau kaum Ad ni, Allah kirimkan angin yang membinasakan pada mereka. Angin itu tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya. Hai Linaman. Waalaikumsalam. Terima kasih join live akak. Bantu akak share dan tag kawan-kawan. Bantu akak share dalam, kalau ada grup Kelantan dengan Terengganu, minta tolong share dekat situ kalau ada. Okay, thank you. Okay, akak sambung Okey, angin itu, okey, sambung ayat 41. Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, angin itu tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti debu. Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Kalau kaum Samud pula disambar petir. Ada 4 cerita ni, 4 kaum. Kaum Nabi, kaum Lut, kaum kemudian Fir'aun, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Samud.
Bila ingat kalau Lut dibinasakan dengan batu-batu di tanah yang keras, kalau Fir'aun dan tenteranya ditenggelamkan dalam laut, kemudian kaum Ad dibinasakan menggunakan angin yang lembut, kaum Samud pula disambar petir kan tadi. Disambar petir. Lalu dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan, lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bina dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingati kebesaran Allah. Okey. Itulah. Semoga anak Lin dimudahkan urusan SPM hari ni. Lin anak lelaki ke perempuan? Dia ada anak SPM. Umur Lin dah berapa ni? Anak akak pun tak SPM lagi. Tahun ni lah baru tingkat 5. Siapa yang akak ni pun tak tahu, sebab tengok anak Lin yang kecil, si Sarah tu kecil je, comel. Okay, sambung. Okay. Alright. Okay. Okay, tadi pada ayat 49 dan habis dah, dia ada 60 ayat je. Ni 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingati kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untukmu. Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang yang sebelum mereka, kaumnya pasti mengatakan dia itu ahli sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau daripada mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Maka sesungguhnya untuk orang yang zalim ada bahagian azab seperti bahagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Sadaqallahul Azim. Hai Kak Ida. Waalaikumsalam. Okay, dah habis. Sakit kaki saya duduk bersila. Itulah. Rasa Lin muda lagi. Lin umur berapa tu? Okay, ni kan nak cerita sikit tau. Macam malam tadi saya scroll. Kalau dekat Facebook tu kan ada satu ikon untuk video kan. Kalau kita tekan ikon tu, akan lalu semua video live, video yang orang share dalam Facebook. Dan semalam 2 kali lah. Abang Grepek pun muda lagi ya. Muda lagi-lagi. Apa, kalau malam tadi tak pakai spek nampak lain juga kan. Okay, kalau malam tadi saya tekan yang button video tu,
saya nampak lah live kawan-kawan kita terselit daripada dengan live orang lain, dan juga video-video yang orang lain share dalam Facebook. Tapi itulah yang paling tangkap kat mata adalah video Kak Ida Desa Delight lah. Sebabnya video live akak tu kan saya dah bagi frame tu, siap tulis kat situ apa benda yang akak jual, paste masakan tiada MSG. Dah lupa dah dengan nombor kontak kan. Memang bila kita scroll macam gitu, frame yang kita buat ni sangat membantu tau. Sangat membantu bagi tahu orang dalam split second apa benda yang kita buat tu. Macam semalam yang saya nampak si Abejo punya live masuk, saya punya live, lepas tu Abah Kripik punya live, kemudian Kak Ida punya live, kemudian Kak Hai punya live. Okay, kalau macam Abejo tu, sebab dia punya title dah lah tak ada title tentang bisnes apa dia buat kan. Dia cuma ada logo dia dengan gambar dia. Tapi sayang sebab dia tak tulis. Sebab seriously, kalau kita tak kenal dia, kita tak tahu apa dia buat, betul tak? So itulah, hari tu saya dah pesan dia tulis sikit. Lepas tu tulis sikit apa benda bisnes tu. Jadi bila orang scroll macam gitu, orang bila nampak frame tu dia tahu. Tak percaya, cuba buat. Tengok. Kalau macam orang scroll jumpa saya punya frame, dia orang tahu, dia nampak produk, dia nampak nombor telefon saya, and then apa benda yang saya punya ni, idea bisnes. And then Kak Ida punya pun alhamdulillah hari tu saya dah edit kan. Memang orang kata saya rasa impact jugalah, insyaAllah. Kalau masa insyaAllah lah, mungkin take time sikit untuk kita dapat dari segi macam ni sale ke daripada situ. Itulah alhamdulillah. So hari ni kan, hari tu saya cakap laptop saya rosak kan, rupanya bateri kong. Teruk betul lah, tak saya tak faham laptop tu, saya pun tak perasan yang bateri dia kong. Anak saya pakai boleh pula, rupanya itu tak cukup cara. InsyaAllah saya akan sambung bantu lagi, buatkan frame hari ni untuk Badri dengan Kak Hai. InsyaAllah saya doakan supaya saya dapat buat frame yang terbaik dan impact lah untuk mereka. Mungkin saya akan buatkan dua jenis frame. Satu frame yang hanya kat tepi atas ni, dengan yang satu lagi yang ada dua-dua macam ni. Jadi bergantung pada dia orang lah, dia orang nak pakai yang mana. Macam tu lah. Frame ni macam iklan kan, free marketing. Jadi rugi kalau kita tak gunakan dengan cara yang betul. Bagi saya, kalau setakat letak logo, tapi orang nanti perlukan kerja lebih kan. Kita, doktor kata kita kena mudahkan urusan customer kita, untuk yang penting sekali untuk dapatkan apa nombor kontak kita, kita kena mudahkan. Right. Bateri. Itulah. Ya, insyaAllah saya sambung kerja. Okey, saya dah beberapa hari ni tak berapa sihat. Alhamdulillah tak berapa sihat. Sebabnya mula berhenti minum air manis. Saya kan ada tabiat suka minum Indo Cafe susu. Jadi memang benda tu tak boleh tak ambil setiap hari. Lepas tu dapat kekuatan bila suami dah start diet air manis. Lepas tu siap bila saya nak follow tu kena tegur kan. Jadi adalah kekuatan bila cik bos beritahu ni, adalah kekuatan. Tapi bila kita orang start diet air manis tu, yang berlaku badan kita mula-mula jadi lemah gila. Saya start dengan sakit kepala, husband saya pun sakit kepala. Sebab benda dah selalu ambil, tiba-tiba berhenti. Mungkin lagi satu kopi kan. Selalu ambil kopi, tiba-tiba tak ambil kopi. Dah berapa hari ni tak minum kopi. Itulah. Betul. Lepas tu bila berhenti tu mula sakit kepala. 2-3 hari jugalah sampai saya kena ambil Panadol sambil minum susu apa semua kan. Minum air suam banyak-banyak. Sakit kepala, lepas tu badan jadi lemah, rasa memang tak larat. Nak jalan pun rasa macam tak larat. Ada satu hari tu saya habiskan masa dengan tidur je lama lah. Habis solat isyak pukul 10 lebih, pukul 11 saya dah tidur dah. Memang bagi rehat betul-betul.
besok bangun tu dah segar. Alhamdulillah hari ni dah semakin segar. Tu yang dapat buat live balik tu. Macam gitulah. Alhamdulillah. Gula ni bahaya sebenarnya. Kalau kita minum minuman manis, sebenarnya minuman manis tu ibarat racun pada badan kita. Tapi itulah, ada orang kata kalau tak minum air manis tak dapat tenaga. Dia sebenarnya bukan macam gitu. Gula dalam makanan pun ada. Tinggalnya kalau dalam air manis tu, dia kan berbentuk cecair. Dia akan cepat masuk kat darah kita. Kemudian nanti bila kita minum, kandungan darah dalam gula kita tu meningkat lah. Begitu cepat sebab dia cecair. Tapi kalau kita makan nasi ke apa, dia ambil masa sedikit. Kegemukan yang berlaku bila orang banyak ambil karbohidrat, banyak minum air manis, sebenarnya adalah majoriti sebab gula. Dan disebabkan saya ni dah kira toksin banyak. Antara tanda toksin banyak dalam badan adalah bila kita obes, berat badan kita tidak di dalam ideal weight, dia obesity. Tu maksudnya toksin banyak dalam badan lah. So antara benda yang kita kena buat tu lah, nak diet memang cara paling cepat sebenarnya adalah kena berhenti ambil gula dulu, baru start diet yang lain tu lah. Kalau tidak, dia lambat sikit. Itulah. Hari tu kan saya diet telur tapi minum juga air manis, jadi dia kurang efektif. Jadi tengoklah ni macam mana. Alhamdulillah hari ni dah hari ke-5. Okey, itulah. Saya dah masuk kan tadi bahagian share tentang gula. Alright, itu je lah perkongsian. Betul, Cik Hazan, nasi pun ada gula. Sebab tu tak boleh makan nasi banyak-banyak. Nasi, biskut, roti, dia boleh ambil, jangan makan banyak lah. Lebihkan lauk bila makan tu kan. Sebab bila lebihkan lauk tu yang kenyang tu. Kemudian dia gula ni dalam air gula, dalam susu, kemudian dalam karbohidrat. Kalau karbohidrat, nasi, biskut, gula, roti, macam itulah semua. Jadi kalau misal kata kita dah lah makan nasi, lepas tu minum air manis pula, memang melacak-lacak lah gula dalam tu. So sama-sama lah kita jaga kesihatan kita. Lagi-lagi umur dah makin banyak ni, dia macam-macam. Saya tengok cik husband saya, dia dah masuk 40 pun dia dah lain macam. Jadi dia kena jaga. Saya pun lagi lah, saya dah 41, dah masuk 42 kan. Jadi sama-sama lah kita jaga. Sekarang ni itulah. Kalau saya fikir, kalau kita diberikan umur panjang, semoga kita berada dalam keadaan sihat. Baby saya dah datang lah. Okey lah, itu saja semua. Saya niat ni nak live lebih daripada sekali lah hari ni. So ni pagi dan tengoklah insyaAllah malam nanti macam mana. Bye semua. Terima kasih yang join live saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.